Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang ke-6 dalam bab Reka Bentuk Aquaponik. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk membina model reka bentuk sistem aquaponik. Okey, nanti kita akan tengok ada berapa jenis model dan macam mana langkah-langkah untuk kita membina model. Okey, first kali kita kena tahulah apa itu model. Model ni merupakan persembahan ringkas yang menyerupai produk sebenar, di mana tak semestinya kita gunakan bahan dan juga saiz, tak semestinya saiz dan juga bahan tu sama dengan produk sebenar. Jadi model ni kita gunakan apa je untuk kita buat model kan. Contohnya kita gunakan bahan-bahan terbuang, di mana kita boleh gunakan paper mesh, kita gunakan polystyrene, kita gunakan span, kotak, ranting kayu, mancis, gam dan juga kain, ataupun bahan-bahan terbuang yang lain yang kita boleh guna untuk kita jadikan model. Okey, model ni kita ada dua jenis. Yang pertama adalah model separa berfungsi, yang kedua adalah model berfungsi sepenuhnya. Model separa berfungsi ni bermaksud dia separuh berfungsi, separuh lagi tak berfungsi. Sebab tu kita panggil separa berfungsi. Okey, kita tengok dulu macam mana model separa berfungsi ni kan. Model separa berfungsi ni kita hasilkan kena ikut skala yang sesuai, di mana kalau kita, projek sebenar kita tu besar, jadi kita kena model separa berfungsi ni kita kena buat bersesuaian lah skalanya. Janganlah terlalu kecil. Kalau terlalu kecil tu kira dah tak ikut skala lah. Seterusnya adalah bahan dan teknik mengikut kesesuaian. Contohnya macam dalam gambar ni kan, sepatutnya kita guna tangki kan, kita guna tangki ikan ataupun kita guna bekas ke untuk jadikan sebagai tangki. Tapi yang ini kita gunakan kotak contohnya, kita gunakan kotak. Jadi kita kena bahan dan teknik tu kena ikut kesesuaian. Jadi kalau kita guna kotak dekat sini bersesuaian lah. Kalau kita guna bekas kecil ke, bermaksud dekat situ bahan yang kita guna dah tak sesuai. Okey, seterusnya adalah mempunyai sebahagian komponen sebenar yang berfungsi. Sebahagian komponen sebenar ni contoh macam dekat belah atas ni, kita ada rangka ni pun kita gunakan pipe PVC, sistem perpaipan pun kita guna pipe PVC, kita punya tempat tanaman pun kita gunakan pipe PVC. Contoh itu adalah sebahagian komponen sebenar. Itu yang kalau kita nak buat model separa, inilah perlu ada dekat dalam model separa berfungsi kita. Kalau model berfungsi sepenuhnya, bermaksudnya kita boleh gunalah kita punya model ni, di mana model berfungsi sepenuhnya ni kita bina perlu menyerupai produk sebenar. Jadi kalau awak bina menyerupai produk sebenar, jadi itu adalah fungsi sepenuhnya, model berfungsi sepenuhnya. Yang kedua adalah di mana model berfungsi sepenuhnya ni kita gunakan bahan dan teknik pembinaan yang menggambarkan produk yang sebenar. Jadi kalau projek sebenar kita nak guna pasu kecil, so kita gunalah pasu kecil dekat sini. Jadi ia menggambarkan produk yang sebenar lah. Yang ketiga adalah berfungsi mengikut tujuan asal. Jadi produk ini perlu berfungsi mengikut projek sebenar, begitu. Seterusnya kita tengok pula langkah-langkah dalam membina model. Okey, first kali kita mestilah kena sediakan alatan terlebih dahulu. Kalau kita tak sediakan alatan, nanti masa nak buat projek jadi kelang kabut kan, tak tahu alatan apa kita nak guna. Jadi kita kena sediakan alatan dahulu. Contohnya kita ada pemotong pipe beroda. Pemotong pipe beroda ni kita guna untuk kita potong pipe PVC. Seterusnya kita ada mesin gerudi tangan untuk kita nak tebuk lubang, dan juga set hole saw. Ini untuk kita nak buat lubang untuk kita nak masukkan pasu nanti. Okey, itu adalah langkah yang pertama. Kita kena sediakan alatan.
Okey, setelah kita sediakan alatan, kita sediakan pula komponen utama dan juga bahan yang kita nak guna. Contohnya komponen utama tu seperti tangki, kita gunakan pasu, kita gunakan pipe PVC. Itu adalah komponen-komponen utama. Okey, kalau bahan yang kita nak guna tu contohnya macam gam PVC ni, pipe PVC, gam PVC, lepas tu bahan-bahan penyambung untuk penyambung pada setiap pipe-pipe tu, contohnya macam tu lah. Itu adalah langkah kedua, kita kena sediakan komponen utama dan juga bahan yang kita nak guna. Okey, lepas je dah selesai langkah pertama, langkah kedua ni, barulah kita buat pemasangan kerangka, di mana pemasangan kerangka ni perlu ikut ukuran berdasarkan lakaran yang telah kita buat. Jadi masa nak buat kerangka ni kena ikut lakaran kita lah, di mana kalau lakaran kita panjang ni 1 meter, jadi kita kena buat 1 meter. Kalau lebar ni setengah meter, jadi kita kena ikut setengah meter, macam gitu. Okey, itu adalah langkah ketiga. Langkah keempat, kita kena sediakan bekas penanaman, sama ada menggunakan pipe PVC besar ni ataupun guli. Guli ni contohnya macam ni. Ini adalah guli, di mana dia dah ada lubang belah kiri kanan dia, belah atas pun dah ada lubang. So kalau kita guna guli ni, kita tak payah nak tebuk dah pada pipe PVC ni. Okey, seterusnya langkah yang kelima. Langkah yang kelima, kalau kita guna pipe PVC yang besar tu kan, jadi kita kena tebuk untuk kita letak pasu kita, pasu tanaman kita. Macam mana kita nak tebuk ni, tebuk pipe PVC kita gunakan hole saw ataupun kita gunakan mesin gerudi untuk kita lubangkan supaya pasu tanaman kita boleh dimasukkan kat dalam lubang. Okey, hole saw ni dia ada saiz dia tahu. Jadi awak kena pilih saiz hole saw tu berdasarkan awak punya besar, berapa besar awak punya pasu tu. Kalau pasu kecil, awak pergi tebuk pula lubang besar, nanti pasu awak pula nanti terlebih masuk kan. Jadi tak sesuai dengan lubang yang awak dah buat. Jadi pastikan saiz hole saw tu bersesuaian dengan awak punya saiz pasu. Okey, ini contohnya lah kalau kita nak tebuk pada pipe PVC. Okey, langkah yang keenam adalah di mana kita buat pula pemasangan sistem perpaipan air. Macam mana nak buat pemasangan tu, kita gunakan penyambung pipe. Kita ada 90 darjah, kita ada jenis T. Ikut kepada awak punya lakaran. Okey, itu langkah yang keenam. Lepas je dah buat pemasangan sistem perpaipan ni, kita sambungkanlah pada kita punya bekas tanaman dan juga tangki, di mana kita pasang ni untuk kita nak salurkan air masuk dan air keluar yang menghubungkan bekas tanaman dengan tangki. Jadi itu adalah langkah ketujuh. Kita pasangkan sambungan sistem perpaipan kita. Okey, langkah yang ke-8, lepas kita dah sambungkan sistem perpaipan kita dengan bekas tanaman, barulah kita letakkan kita punya tangki ikan pada kerangka kita. Kita letakkan tangki ikan dekat mana? Kita letakkan dekat belah bawah dia, jangan letak belah atas. Nanti letak belah atas, roboh awak punya kerangka nanti. Jadi kita letakkan tangki ikan di sebelah bawah dan juga kita buat pemasangan pam dengan sistem perpaipan kita. Okey, itu langkah yang ke-8. Langkah yang ke-9, kita susunlah. Tadi kita dah letak bekas tanaman kita. Jadi kita susun pasu kecil kita dekat dalam lubang yang kita dah buat guna hole saw tadi. Pastikan awak
awak kena pastikan model yang awak hasilkan sama macam lakaran yang dah buat. Kalau lakaran awak letak 5 pasu, so awak kena letak 5 pasu. Kalau lakaran awak letak 4 pasu, jadi awak kena letak 4 pasu. Macam gitu. Awak kena ikut lakaran yang telah awak buat. Seterusnya, langkah yang terakhir adalah di mana kita kena buat pengujian sikit pada kita punya model. Di mana kenapa kita buat pengujian ni, kita nak check lah sama ada kebocoran ataupun tidak pada penyambungan yang kita dah buat. Kalau ada kebocoran, bolehlah kita detect dekat situ. Kita boleh terus perbaiki kerosakan tersebut. Macam gitu. Macam mana kita nak uji? Kita uji guna air lah. Di mana kita masukkan air, nanti ada pam air kan. Jadi pam air tersebut akan pam ke seluruh awak punya sistem. Jadi dekat situ awak check sama ada bocor ataupun tidak. Jadi itu adalah langkah yang ke-10. Jadi itu sahaja langkah-langkah dalam membina model. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita bertemu dalam video pembelajaran seterusnya. Terima kasih.